Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasirulan bin Muhammad, dan dalam tugasan dalam subjek Qiraat Syazah ini, insyaAllah hari ini saya akan membentangkan bahas saya yang bertajuk biodata pengarang tafsir Nurul Ihsan. Baik, yang pertama sekali, biodata pengarang tafsir Nurul Ihsan iaitu Haji Muhammad Sa'id bin Umar bin Khatib bin Aminuddin bin Abdul Karim. Beliau dilahirkan pada tahun 1894 bersamaan 1275 Hijrah di Kampung Kuak, Jerlun, Kedah. Julukan yang diberi kepada beliau adalah Al-Qadahi, iaitu memberi makna tempat kelahiran beliau, yang mana tertulis di penutup tafsir Nurul Ihsan pada jilid yang terakhir. Beliau dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menerapkan nilai keagamaan dan mendapat didikan langsung daripada bapaknya, iaitu Haji Umar Khatib. Beliau juga termasuk antara 25 tokoh tafsir yang tertulis di dalam buku Khazanah Tafsir di Malaysia, yang membahaskan tentang biografi, sumbangan dan metod mereka dalam tafsiran. Tuan Haji Muhammad Sa'id, beliau telah melanjutkan pengajian ke beberapa tempat, di antaranya Cangkat Kerian di Perak dan yang terakhirnya di Sungai Aceh, yang mana sekarang dikenali sebagai Kampung Kedah di Perak. Selepas melanjutkan pelajaran, beliau pulang semula ke tanah air pada tahun 1312 Hijrah bersamaan dengan 1891 Masihi. Pada ketika itu beliau berumur 37 tahun. Demi untuk menuntut ilmu, beliau pergi merantau lagi keluar seperti petani selatan Thailand dan di Mekah. Dan semasa menetap di Mekah, beliau juga memiliki sebidang tanah yang berada di sana yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Kemudian tanah itu telah dibeli oleh kerajaan Arab Saudi dengan harga yang mahal. Jadi kita dapat andaikan bahawa dia ni telah menetap kat Mekah tu dalam keadaan yang lama sangat, sampai dia dapat memiliki sebidang tanah di sana. Ketika beliau berada di Cangkat, beliau membuka sebuah pondok pengajian dan mengajar di sana. Dan beliau telah menikah isteri pertamanya, iaitu Fatimah, dan beliau mempunyai hasil daripada perkahwinan itu, beliau mempunyai 3 orang putera daripada isteri beliau. Tapi isteri beliau ni telah meninggal pada usia yang begitu muda lah. Selepas pada itu, beliau telah menikah isteri keduanya, iaitu Hajah Rahmah, berasal daripada Pulau Mutajam, iaitu Pulau Pinang, dan mempunyai 2 orang putera dan 2 orang puteri. Selepas itu beliau berhijrah ke Kampung Kedah di Sungai Aceh, akibat daripada ketika itu serangan Siam ke atas Kedah. Kemudian ketika menetap di sana, beliau mengajak dan mengerjakan sawah padi sebagai pekerjaannya. Dan beliau juga telah menikah untuk kali ketiganya, iaitu isterinya adalah Hajah Hamidah, dan dikurniakan 3 orang cahaya mata, 10 orang cahaya mata, yang terdiri daripada 7 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Kemudian semasa menetap di Kedah, beliau ini semasa menetap di Kampung Kedah, iaitu Perak, beliau didatangi oleh utusan daripada pihak Tengku Mahmud yang meminta beliau untuk pulang semula ke Kedah. Demi untuk memenuhi permintaan tersebut daripada raja, beliau pun pulanglah ke Kedah dan diberi sebidang tanah dari sana di Kancut. Tengku Mahmud ni adalah salah seorang yang selalu memberi dorongan dan memberi sokongan kepada Tuan Haji Mahmud Sa'id ni, pengarang tafsir ni, supaya menulis tafsir Nurul Ihsan. Seperti yang dijelaskan di dalam penutup tafsir itu, beliau menulis bahawa Tuan Tengku Mahmud ni banyak memberi sokongan kepada beliau. Beliau juga diberi jawatan semasa pulang di Kedah, diberi jawatan sebagai guru di Raja untuk mengajar anak-anak Raja, dan diberi jawatan sebagai qadi di Jitra, iaitu di ketika itu Jitra merupakan pusat pemerintahan Kedah.
Sehingga berumur 75 tahun beliau memegang jawatan qadhi, masih menjawat sebagai qadhi, dan pada penghujung keriernya sebagai qadhi beliau menghidap sakit lenguh pada ketika itu yang menyebabkan beliau terpaksa menjalani pembedahan. Setelah keadaan beliau semakin sihat, dibawa kepada isteri keduanya, Haji Tara, Haji Rahmah, dan kemudiannya setelah beberapa hari beliau juga dihantar kepada isteri ketiganya, Haji Hamidah di Kencut. Pada ketika itu beliau meninggal. Pada ketika mana bersama dengan isteri yang ketiga tu, beliau meninggal pada hari Rabu selepas masuk waktu asar, tanggal 22 Zulkaidah 1350 Hijrah bersamaan dengan 9 Mac 1932. Dan jenazah beliau disemadikan di Masjid Al-Umarah Al-Usta, Kedah. Seterusnya, saya akan menceritakan sedikit tentang kepribadian Haji Muhammad Said. Pertama sekali, Haji Muhammad Said ini, beliau adalah seorang yang memandang serius tentang pendidikan agama. Dan beliau ni sentiasa mendidik anak-anaknya untuk membaca dan menghafaz pada setiap malam sebelum waktu tidur. Beliau juga adalah seorang yang menekankan soal agama dan pendidikan. Beliau telah menyediakan kewangan untuk menghantar anak-anaknya ke tempat pengajian agama supaya mereka ini mendapat pendidikan yang terbaik. Terutamanya kepada anak-anak lakinya, beliau hantar ke Mekah. Oleh kerana itu, kesemua anak-anaknya itu boleh menguasai bahasa Arab dan kemudiannya mereka pulang ke tanah air membawa kejayaan dan berbakti kepada negeri sebagai guru-guru. Haji Muhammad Said juga seorang yang terkenal dengan sifat yang pendiam. Dengan sifat itu, anak-anak serta masyarakat amat menghormati beliau. Walau sibuk dengan tugas harian, beliau sentiasa meluangkan masa untuk membaca dan menelaah kitab. Dan beliau juga mempunyai prinsip dan melakukan setiap perkara itu berdasarkan syariat. Beliau juga terkenal dengan gelaran Tok Lebay dan penulis tafsir Al-Quran. Ini merujuk kepada sumbangan beliau yang besar sangat dalam menghasilkan tafsir Nurul Ihsan yang dikarang oleh beliau. Mazhab akidah dan fiqh Syekh Haji Muhammad Said. Syekh Haji Muhammad Said merupakan seorang ulama yang berpegang dengan mazhab Al-Sunnah wal Jamaah, dan beliau adalah bermazhab Syafi'iyah dan tarikat Al-Naqsyabandiyah Al-Ahmadiyah. Kecenderungan beliau terhadap mazhab-mazhab tersebut boleh ditemukan pada corak pentafsiran beliau yang menjelaskan suatu masalah fiqh dengan bermacam mazhab fiqh yang mu'tabar, terutamanya Al-Salafiyah. Beliau juga mentafsirkan ayat-ayat yang menyentuh tema ibadah, hukum hakam yang pendekatan yang terdapat dalam tafsir fiqh. Seterusnya, sumbangan dan karya Haji Muhammad Said. Haji Muhammad Said merupakan orang yang terkenal sebagai seorang yang aktif menyebarkan dakwah dan mengajar di masjid-masjid. Walaupun kehidupan beliau ni teramatlah sibuk dengan memegang jawatan sebagai qadhi dan penglibatan bersama dengan masyarakat lagi, beliau masih lagi sempat mengarang satu lagi kitab yang diberi nama Fatwa Kedah. Minat beliau terhadap penulisan bertambah lagi selepas mendapat galakan daripada Sultan Kedah, iaitu Sultan Abdul Hamid, yang memberi dorongan kepada beliau untuk meneruskan karya. Tafsir Nurul Ihsan ini adalah karangan beliau, dan kitab ini amat masyhur di negeri utara dan semenanjung sehingga ke Qatani. Dar As-Salam menggunakan kitab ini sebagai kitab pengajian di masjid-masjid. Jadi itu adalah daripada sumbangan dan karya Haji Muhammad Said. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.